Apa yelah kan, macam contoh macam Zati cakap kan, kita ni ada lagi 20 hari lebih kurang macam tu kan, nak Ramadan. Allahualam kita dapat temu tidak Ramadan tu kita tak tahu kan. Tapi kita berdoa supaya kita ditemukan Ramadan kali. Betul. Walaupun Ramadan kali ni adalah ke-14, saya pun alhamdulillah pasti saya sempat atau tidak. Masya Allah, ada yang sedih tu kan. Ya, betul. So macam kita kena pasang niat. Kena pasang niat awal. So 100 hari sebelum lesson macam itulah. Kalau macam lagi 100 hari nak Ramadan tu dah countdown dah. Countdown Ramadan. Dan antara perkara yang saya suka ni adalah tengok balik checklist amalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dah pun masuk ke episod yang berapa tu Ustazah? Yang ketiga. Untuk episod musim yang ketiga kita. Musim yang kedua podcast CNC. Podcast CNC, diskusi bulat merenung hikmah. Dan masih lagi bersama dengan saya Izzati Zakaria sebagai host untuk rancangan podcast ini. Kita bersama dengan siapa? Untuk episod kali ini kita bersama dengan Ustazah Ain Sumayyah. Kita panggil Ain lah, rakan kita, saudara kita, iaitu beliau, kalau mungkin anda semua yang ada pernah mendengarkan slot slot Kembara Inspirasi bersama dengan DJ Mona, kenallah beliau ni, kenallah saudara Ain ni. Kita kata dah 14 tahun kan, 14 tahun dah masuk Islam. Kiranya sejak umur 18 tahun dah masuk Islam, Masya Allah. Kiranya kenapa kita nak bawa Ain hari ni? Sebab kita nak kongsikan tentang menyambut Ramadan dan juga Aidilfitri untuk kali yang ke-14. 14 tahun dah, ini adalah kali yang ke-14 lah. Kalau kita kata Ain sambut Ramadan, untuk yang kali ke-14, sambut Aidilfitri pun insyaAllah kali yang ke-14. Jadi kita nak tanya, kita lagi 20 hari sahaja lagi nak sambut Ramadan Al-Mubarak. Kita nak tanya kepada saudari Ain kita ni, bagaimana persiapan, bagaimana sepanjang sambut Ramadan tu macam mana. Tapi sebelum tu, mungkin Ain boleh ceritakan dahululah, ceritakan pengalaman. Ada yang di luar sana nak tahu macam mana detik-detik permulaan waktu umur 18 tahun tu masuk Islam. Orang kata waktu tu jiwa remaja kan, 18 tahun tu sebenarnya jiwa remaja. Tapi sebelum tu saya minta maaf, saya tak sempat nak tanya Ustazah sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ain sihat ke? Ain kata tadi, Ain dah pesan awal-awal dah, jangan panggil Ustazah, kalau tak nanti orang duk tanya hukum hakam semua tu kan. Jadi kita panggil Ain sajalah. Sekarang ni Ain daripada mana ni? Daripada mana datang ke IKIM ni? Oh, saya daripada rumah. Daripada Pantai Dalam. Pantai Dalam. Oh, Pantai Dalam. Ada korang Pantai Dalam kat sini. Sekarang berkhidmat di mana? Sekarang saya berkhidmat di Hidayah Center Foundation. Hidayah Center Foundation full time. Hidayah Center yang terletak di Taman Melawati. Betul. Masya Allah. Okey. Jadi mungkin Ain boleh ceritakan sikit. Kita tahu Ain adalah kali yang ke-14 menyambut Ramadan. InsyaAllah. Semoga Allah panjangkan umur kita kan. Allah. Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. 20 hari saja lagi kita masuk Ramadan. Okay, Ain boleh ceritakan dahulu apa detik-detik permulaan bila Ain masuk Islam. Macam mana boleh nak masuk tu? Mungkin boleh ceritakan? Orang nak tahu. Okey, terima kasih kepada Izzati. So, sangat semangat lagi 20 hari kita nak Ramadan Betul. Jadi bila tanya kat saya berkenaan dengan detik awal masuk Islam kan, disebabkan Ramadan ni kan, sebab kita tak lama lagi nak Ramadan. Jadi saya lebih suka nak cerita tentang bagaimana permulaan Ramadan saya sebelum Islam sebenarnya. Okey, Masya Allah. Okey. Jadi seperti mana yang Zati maklum tadi pada pendengar, yang saya masuk Islam pada umur 18 tahun. Tapi sebenarnya saya saya berpuasa penuh pada umur saya 17 tahun. Okey. Apa yang membawa saya nak berpuasa? Betul. Tapi ini waktu, yelah macam remaja kan, masa tu kita, trigger saya sebenarnya tinggi apabila kawan saya puasa. tak puasa. Si kawan Muslim. Yang Muslim tak puasa. Okay. Jadi soalan saya, susah sangat ke puasa ni? Yang membawa saya kepada puasa. Okey. Jadi tahun-tahun sebelum tu saya puasa ala uluk-uluk lah. Uluk-uluk. Sekolah puasa, tak makan, balik rumah makan. Tapi tak ada masalah pun kan. Sebab tak Islam lagi pun. Betul lah. Cuma masa saya umur 17 tahun tu, buat saya rasa macam ingin tahu susah sangat ke puasa. Sebab
kawan saya ada yang tak nak puasa. Dia macam ada macam-macam alasan dia kan. Jadi bukan saya nak salahkan mereka, tapi trigger tu. Jadi saya yakin sebenarnya puasa itu adalah puasa pada umur saya 17 tahun tu membawa saya kepada antara asbab membawa saya pada Islam. Sebab tahun tu saya puasa penuh dan saya rasa lain sangat puasa pada tahun tu. Saya masih ingat lagi pada malam hari raya pada tahun itu, saya rasa sebab sangat. Saya tak habis semua kan. Betul. Saya rasa macam ya Allah, tengok TV, tengok takbir raya, lepas tu tengok Kaabah. Saya rasa macam terpanggil-panggil kan. Saya rasa yelah kan takbir raya kat Malaysia ni kan, sayur. Betul. Kita ni pun ingat kita kat mak ayah kat kampung. Waktu tu Ain duduk dekat kampung ke dengan family? Masih duduk dengan family. So saya masih dengan family waktu tu. Jadi ketika itu yang buat saya rasa macam dah sedekat sangat. Dan lepas tu bila lepas Ramadan tu, hari raya saya tu, saya rasa bermakna sangat sambut hari raya. Dan kat situ saya rasa lain sangat tahun tu. Okay. Sebab apa? Itu dalam hujung tahun kan. Dalam hujung tahun kan. Jadi saya kepada Islam tu dalam bulan 1 pada bulan 2 tu saya dah mula untuk mencari Islam. Walaupun sebelum tu saya memang terdedah dengan Islam lah. Jadi sebab tu saya kata Ramadan bagi saya setiap tahun saya sangat nanti. Ya, saya setiap tahun nanti. Sebab Ramadan ni adalah kita maklum kan, Ramadan ni adalah bulan yang mulia. Bulan madrasah. Pada madrasah kita, yalah kadang-kadang orang kata mulia madrasah dan apa-apa orang boleh cakap je. Tapi bagi saya macam ni more than that lah sebenarnya. Sebab saya menanti Ramadan ni antaranya sebab yalah saya masuk Islam pada umur saya 18 tahun. Okay. Saya sembunyi pengislaman saya. Jadi bagi saya Ramadan tu adalah waktu-waktu doa dimakbulkan. Setiap masa, setiap saat tu doa dimakbulkan. Jadi bila doa dimakbulkan ni saya rasa macam saya menanti. Sebab bukan waktu malam je. Betul. Setiap masa kan. Jadi saya tak pernah, bagi saya Ramadan setiap tahun, yalah dia ada fasa sebelum saya pemberitahuan 7 tahun pertama tu apakah yang saya lakukan. Sebelum Ramadan tu saya memang excited lah macam nak datang raya. Kalau orang lain excited nak raya, saya excited nak Ramadan. Masya Allah. Sebab apa yang saya ditarbiah, Ramadan ni bukan kepada lapar dahaga sahaja, tahan makan di siang hari dan kita boleh berbuka, tapi dia adalah sesuatu yang membawa saya kepada lebih rasa beyond that lah. Rasa macam hidup lah pada bulan Ramadan tu. Dia macam pesta, bukan pesta makanan yang seperti mana yang saya tahu. Pesta tapi ibadah. Dia adalah pesta ibadah. Macam mana pula penerimaan keluarga Ain sendiri? Macam maksudnya bila Ain kata Ain puasa secara sembunyi kan, masuk 18 tahun tu yang betul-betul dah masuk Islam. Macam mana pula bila Ain kata tadi waktu 17 tahun sayu je dengar takbir, dengar ni. Adakah family waktu tu macam Ain tengok apa ni macam tu kan, ataupun macam mana ke tengok sorok-sorok juga takbir waktu tu, dengar takbir? Takbir waktu tu sebab dia dah macam dah pukul 8 tak ada orang sayang kat rumah. Lepas solat maghrib kan. Jadi tak ada siapa yang dengar pun. Saya je kat rumah. Jadi saya dengar tu, saya buka saja je nak dengar kan. Diorang pun tak ada syak apa-apa lah kan. Tak ada. Kira kalau waktu even saya dah saya berpuasa tu pun dia tak ada apa-apa. Macam biasa je lah. Petang baru kita makan. Macam tu je. Okay, kalau boleh saya tahulah sekarang ni keluarga Ain sendiri dah Alhamdulillah masuk Islam ke ataupun masih lagi belum ke atau macam mana? Okey, baik. Soalan yang menarik. Sebab setakat ni belum lagi. Saya seorang je yang Islam. Saya seorang sahaja kepada Islam. Belum lagi yang lain. Kiranya 7 tahun Ain ambil masa untuk bagi tahu tu, kiranya dalam orang kata puasa sambut raya sembunyi-sembunyi lah Betul. Masya Allah. So macam mana, cuba macam ceritakan sikit lah macam mana penerimaan mereka bila dah tahu betul-betul yang Ain dah masuk Islam. Macam mana, adakah ditentang ke atau macam mana? Kalau kita cerita pasal penerimaan kalau pasal penerimaan tu, saya rasa sebab saya sembunyikan 7 tahun tu, satu pastilah mereka kecewa kan. Betul. Sebab saya sembunyikan kan, kalau saya pun di tempat mereka saya akan kecewa juga. Saya cuba faham perasaan mereka ada perasaan kecewa. Jadi
againstnya mereka sebab saya sembunyi sebenarnya kan. Okay. Memanglah against. Memang permulaannya yelah masuk Islam umur 18 tahun kan. Pastilah dikatakan tak matang. Macam mana boleh buat keputusan untuk apa ni? Nak pindah agama Nak pindah agama. Satu keputusan berat kan. Ya, So betul. ada orang brainwash ke semua kan. Tapi semua tu tidak kan. Jadi permulaannya memang mereka rasa satu kehilangan besar, satu kesilapan, telah berlaku kesilapan. Yelah, biasalah kan. Keluarga kan? Ya, betul. Keluarga. Jadi perkara tu buatkan saya cuba convince mereka. Ambil masa yang lama. Masa yang lama. Yelah, 7 tahun tu bagi saya bukan tempoh masa yang sekejap sebenarnya. Kan, even kalau setahun pun kita buat satu benda yang sembunyi. Kan, cuba bayangkan kita nak puasa sembunyi, nak solat sembunyi, macam mana agaknya, apatah lagi 7 tahun kan. Dan Ain pun memang menetap bersama dengan keluarga. Itu adalah betul. Jadi 3 tahun yang pertama lah. 3 tahun pertama menetap bersama keluarga, dan 4 tahun selepas tu menyewa. Bila saya masuk untuk sambung belajar. Untuk sambung belajar. Itulah orang kata sesuatu yang berat lah sebenarnya kan. Dan kita faham sebenarnya bila orang kata sebagai seorang yang Melayu pun kita faham, orang Melayu pula, orang Islam pun kita faham kalau kita buat sesuatu membelakangi keluarga tu apa efek dia kan. Apatah lagi bila kita berbincang tentang pindah agama, ini satu benda yang besar sebenarnya. Banyak lagi sebenarnya yang saya nak tanya Ain ni sebenarnya. Kalau ikutkan kisah yang memberi inspirasi lah untuk kita semua. Orang kata pengorbanan, macam mana boleh bersedia. Orang kata kalau pindah agama ni, kita kena bersedia lah berkorban. Sama ada kita hilang keluarga ataupun kita hilang benda yang kita nak, itu agama yang kita nak. Okay. Jadi kepada anda semua, kita nak tanya lagi Ain soalan-soalan macam mana beliau menghidupkan Ramadan. Tadi Ain kata beliau menjadikan Ramadan sebagai pesta ibadah. Dia menantikan Ramadan lebih daripada menantikan Aidilfitri. Warning macam kita ni kan, sekarang tak masuk lagi Ramadan, dah sibuk lah baju raya warna apa dan sebagainya kan. So kita nak tahulah pengalaman ataupun kisah bagaimana Ain mengisi Ramadan, apatah lagi Ramadan yang kali ke-14 yang bakal disambut tak lama lagi, insyaAllah. Jadi kepada anda semua, teruskan kesetiaan dengarkan kami di podcast CNC. Kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita dah pun kembali ke rancangan podcast Sit and Seek bersama dengan Ain. Kita nak sembang tentang sambutan Ramadan dan juga Aidilfitri sebagai, orang kata sebagai seorang saudara baru. Tak adalah nak kata baru, tak juga, tapi dah 14 tahun insyaAllah. Doakan dia, semoga kita sama-sama panjang umur. Kita nak sambut Ramadan yang kita nak sambut lagi 20 hari sahaja lagi nak sambut Ramadan Al-Mubarak. Dan ini adalah sambutan yang ke-14 buat Ain. Ain yang mana dah pun 14 tahun masuk Islam. Alhamdulillah, sejak umur 18 tahun. Tadi Ain bercerita bagaimana perjalanan masuk Islam tu. Bermula daripada 17 tahun dah mula cuba-cuba puasa. Bermula dengan apa? Bermula dengan dari kawannya yang tak puasa. Kan? Ada satu inquiry dalam Ain, mungkin saya rasa susah ke puasa ni? Jadi Ain pun puasa. Masya-Allah. Itu satu benda yang unik lah sebenarnya. Tak semua orang boleh buat sebenarnya macam tu kan. Kalau susah ke puasa? Susah tu, tak nak lah aku try. Kan? Tapi Ain, orang kata sabar diri untuk try. Kan? Masya-Allah. Dan kita tahu juga tadi Ain bercerita tentang bagaimana beliau menyambut ataupun menanti-nantikan bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita nak tahulah, nak korek inspirasi daripada Ain sendiri. Bagaimana Ain boleh rasa ternanti-nanti nak masuk bulan Ramadan. Dan sebenarnya apa yang mungkin Ain penuhkan bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, sebagai pesta ibadah. Apa yang Ain buat lah, mungkin boleh bagi inspirasi kan. Kadang-kadang kita yang Muslim ni, kita buat amalan kita biasa je. Solat macam biasa, solat sunat kadang-kadang tak buat, mengaji pun kadang sehelai dua helai je. Mungkin Ain boleh kongsikan apa yang selalu Ain lazimi lah bila masuk bulan Ramadan, bila tengah Ramadan. Okay, baik. Terima kasih Zati. Bila cakap pasal Ramadan ni, meremang di rumah saya. Saya betul lah. Kenapa? Okay. Apa yang saya isi pada sebelum Ramadan, sebenarnya persediaan tu sebelum Ramadan lagi. Mindset. Saya nanti Ramadan, countdown Ramadan tu.
saya rasa dia ada setiap tahun berbeza. Sebab apa kenapa berbeza? Tahun pertama saya beza dia punya perasaan Ramadan. Tahun kedua, ketiga, keempat, dan lepas bagi tahu family pun lagi berbeza. Lagi berbeza. Cuma yang apa samanya, perasaan ternanti-nanti tu pasti. Dan saya pasang niat ataupun yelah kan, macam contoh macam Zati cakap kan, kita ni ada lagi 20 hari lebih kurang macam tu kan, nak Ramadan. Allahualam kita dapat temu tidak Ramadan tu kita tak tahu. Kan? Tapi kita berdoa supaya kita ditemukan Ramadan kali. Betul. Walaupun Ramadan kali ni adalah ke-14, saya pun Alhamdulillah pasti saya sempat atau tidak. Masya-Allah. Ada yang sedih tu kan. Ya, betul. So macam kita kena pasang niat. Kena pasang niat awal. So 100 hari sebelum lesson macam itulah. Kalau macam saya lagi 100 hari nak Ramadan tu dah countdown dah. Countdown Ramadan. Dan antara perkara yang saya suka ni adalah tengok balik checklist amalan kita. Jadi pula saya pun bukanlah konsisten je kan. Jadi orang kata apa, susun balik solat fardu kita, solat sunat kita. Saya ada checklist. Macam orang kata mutamaah amal. Betul. Mutamaah amal supaya kita yang mana yang kita mampu buat kan. Maksudnya solat sunat sebelum subuh, solat sunat zuhur, solat sunat lepas zuhur. So kita senaraikan. Okay, lepas tu bawah sekali kita tambah dengan Al-Quran. So lepas tu buat hari. Jadi kita akan nampak orang kata apa, kita nak menukar tingkah laku kita kan, rutin kita. Sebab dia tak boleh tiba-tiba orang selalu cakap tunggulah Ramadan. Yakin ke kita kan? Sekurang-kurangnya bila kita nak Ramadan tu kita dah Allahualam kalau Allah dah perform kan. Kata apa nak exam kan, kalau kita exam bila kita buat ulang kaji semua kan. Jadi senaraikan tu. So Masya-Allah, tanda dia nampak memang ada je hari yang 2 hari kosong. Bila kita letak, kita nampak kita punya performance tu. So bila kita nampak performance kita akan rasa macam okay, nampaknya macam teruk sangat ni. Seolah-olah macam kita buat sendiri kita punya carta. Carta iman lah kan. Macam prestasi ibadah kita macam mana. So, tak perlu orang nak nilai. Ini antara kita dengan Allah. Betul, kan? betul. So, bila kita tengok macam kosong kan. So, kita kata macam, sikit sini kan. Benda asas je. So, macam, kadang-kadang orang tak boleh nak tahajud. Letak je kat bawah. Yang mana sunat tu letak paling bawah sekali. Sama dengan puasa. Letak paling bawah sekali. Yang atas tu adalah fardu dan solat. So kita tanda kan. Nak rajin tak rajin lah kita kan. Tapi betul. Dah senaraikan. Jadi itu antara perkara sebab kita nak ubah kita punya tingkah laku untuk kita nak ke arah Ramadan kan. Dan banyak akan berdoa ke arah Ramadan. Dah plan ni kalau macam saya ni dah lah sahur seorang, buka puasa seorang. Tapi berbeza zaman belajar, kita ada kawan-kawan. Betul. Cuma kalau saya kat rumah, saya akan sahur seorang, saya akan berbuka seorang. So, dia tak ada feeling macam orang. Dekat situ ada satu perkara yang ada. Yelah, satu kalau kita tengok daripada kegembiraan, maksud kemeriahan tu memang sedih. Buka puasa seorang kan. Tak ada pergi masjid ke seorang. Tapi bila saya dekat sini, saya memang akan tengok masjid lah. Saya akan pergi jualan masjid. Yes, kalau buka puasa memang saya buka puasa masjid. Bukan sebab apa, rasa macam kita terpandu sebab habis je kita makan itu je. Makan tu kita akan fokus makan tu. Lepas tu kita akan solat maghrib, lepas tu kita akan tunggu isyak, lepas tu kita solat tarawih. So Ramadan saya orang kata tarawih, saya yakin tarawih tu orang ramai cakap ya betul, tarawih tu sunat, tak semestinya buat dekat masjid. Tapi jangan kita tinggalkan tarawih. Ni adalah semasa Ramadan. Bagi saya kita kata nantilah. Kebanyakan kadang saya jumpa ada orang meremehkan tarawih. Sedangkan tarawih pada bulan Ramadan sahaja. Betul. Bila kenapa kita nak lewat-lewatkan, nak tahu-tangguh. Jadi berapa banyak tarawih tu ada yang nak buat 8, ada yang nak buat 20. Terpulang masing-masing punya orang kata apa, buat kemampuan kan. Ada yang dia kata nak buat rumah, tak ada masalah. Sebab Nabi pun tidak solat di masjid kan hari untuk tarawih. Jadi bila Ramadan sebelum dan semasa. Jadi semasa tu memang saya cuba sebab apa kita nak latihan untuk masuk ke bulan Ramadan lah. Betul.
Jadi kalau tak sempat, tak apalah, kita dah prepare kot kan. Jadi Allah nampak effort. So Islam ni satu saya pegang. Allah melihat effort, outputnya adalah kita serah kepada Allah. Betul. Masya Allah, itu dia kan Ustazah kongsikan. Saya suka bila Ustazah mention tadi, bila Ain mention. Tengok saya pun bila Ain cakap tadi, saya terauto bagi Ustazah pula. Bila Ain cakap tadi, pertama kita kena ada kata checklist tu. Saya sukalah benda tu sebab bila kita ada checklist baru kita nampak kita ni prestasi kita naik ke turun ke, banyak lopong kita tahu lah, aku kena buat something sebenarnya, kan. Bila kata untuk tarawih tadi, dan saya suka juga bila Ain cakap tadi tentang berbuka puasa. Sebab kadang-kadang ada orang ni, dia macam tak tahulah kan, kalau ada orang dia segan nak pergi berbuka kat masjid. Sebab dia kata, aku bukannya orang tu aku bukannya orang susah. Kadang-kadang aku bukan orang susah. Dan kadang-kadang aku bukannya rajin pun pergi masjid sebelum ni. Nanti orang ingat aku pergi masjid sebab nak makan je. Tapi sebenarnya itulah orang kata bezanya Ramadan dan juga bulan-bulan sebelumnya kan, Ustazah kan? Kan Ain kan? Tengok kita tahu tu Ustazah. Sebab bila kita kata kalau kita berbuka, saya nampak sebenarnya dia berbuka kat masjid tu terpandu. Kita dah makan, lepas makan solat. Lepas solat baru kita makan yang tu. Kalau kat rumah, kadang-kadang kita terlewat. Betul. Kadang kita lambat dan sebagainya. Terlajak maghrib kita kan? Betul tak? Jadi itulah saya kira macam kita boleh sama-sama amalkan yang buat checklist tu buat. Lepas tu banyakkan ibadah ikut kemampuan kita lah yang pasti. Sebab tadi Ain sebut Allah tengok kepada usaha kita. Betul. Okay, jadi kita akan sambung lagi siri podcast kita. Nak dengar lagi kisah-kisah inspirasi daripada Ain, saudara kita ni, insyaAllah nanti kita akan dengarkan. Anda semua silalah dan tunggu sekejap, jangan pergi mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kita dah pun kembali ke round yang terakhir untuk kisah inspirasi kita pada hari ini, iaitu menyambut Ramadan dan juga Aidilfitri sebagai seorang mu'alaf. Kita bersama dengan saudari ataupun rakan kita Ain di sebelah saya, Ain Sumayyah. Masya Allah, sedap nama tu. Ain Sumayyah maksudnya apa tu? Nur Ain Sumayyah. Nur Ain Sumayyah. Cahaya mata Sumayyah. Sumayyah kebanggaan kot. Sumayyah. Sri Kandi Islam tu. Masya Allah, memang menjadi Sri Kandi lah. Amin, insyaAllah. Wow. Dan kita masih lagi dalam topik membincangkan bagaimana sambutan Ramadan dan juga Aidilfitri yang disambut oleh Ain sendiri. Kita tahu Ain seorang sahaja yang masuk Islam dalam family. Kita doakan semoga ahli keluarga Ain insyaAllah selepas ini pun mengikut jejak dan jalan yang sama kan. Kita tak tahulah macam mana Ain, pengalaman pahit, orang kata pengalaman manis dan juga pengalaman pahit. Kita tak adalah nak kata pahit sangat, tapi mungkin ada pengalaman yang tak boleh dilupakan sepanjang menyambut bulan Ramadan. 13 tahun menyambut Ramadan dan kali ke-14 ni yang akan sambut. Macam mana pula dengan sambutan Aidilfitri? Cuba Ain kongsikan. Okey, baik Zati, terima kasih atas soalan tu. Okey, baik. Bila cakap Ramadan cabaran ni, entahlah, bila kita dah lalu, kita tak rasa betul satu cabaran kan. Tapi saya nak cerita jugalah sebagai seorang yang sembunyikan pengislaman. Jadi cabaran dia adalah yang paling besar lah cabaran sembunyi puasa lah. Okey. Kan, macam mana nak, bila, kalau saya puasa tu pada 3 tahun pertama di rumah tu, struggle lah. Terpaksa melambat-lambatkan nak makan. Terpaksa keluar untuk supaya tak disuruh makan. Jadi itu hilah lah orang hilah. Kalau pergi sekolah tak apalah, kalau sekolah tak apa, balik bersekolah gantilah makan kan. Lepas tu tak ada seperti mana saya cerita juga tadi, yang mana tak ada pun saya nak macam letak makanan hidang kan, macam pesta makan, tak ada. Kita makan sikit, kita pergi solat maghrib. Solat pun susah tu kan. Jadi solat pun maghrib, lepas tu barulah datang macam makan malam tu, baru makan kan. Itu kalau kat rumah lah. Kalau bila saya 4 tahun kemudian, 4 tahun ke-4 dan ke atas, tak ada masalah sebab berada dekat universiti. Dan rasanya 1 tahun je puasa di rumah, setahun lain semua puasa dekat universiti. Jadi tak ada masalah lah. Jadi cabaran dia ada, dia tak ada
cabaran yang tu je, penyembunyian je untuk berpuasa. Tapi bila kat rumah tu, sorry, kalau baca kat rumah tu macam mana? Bilik memang bilik Ain saja ke atau bilik berkongsi. bilik berkongsi cabaran juga kan nak solat. Betul. Cabarannya kat situ lah. Untuk solat tu memang kena macam-macam hela lah. Macam mana hela untuk berpuasa. Tapi sekarang Alhamdulillah. Sekarang tak perlu berhela. Jadi kita solat je. Berpuasa, tahu yang puasa. Jadi tak ada masalah lah. Dan bila fikir-fikir balik, saya tak sedih pun saya berbuka seorang ataupun bersama seorang. Sebab mungkin situasi sekarang lah kan. Tapi itu tidaklah bermakna, memanglah kadang-kadang mungkin ada mu'alaf dia rasa sedih kan bila keseorangan. Jadi sebenarnya kalau kita buat puasa tu kerana Allah, kita tak akan rasa pun. Sebab kalau kita, seperti mana saya cakap, Ramadan tu bukan pada lapar dahaga je. Ramadan tu more than that. Maksudnya kita kena rasa Ramadan ni adalah satu bulan yang menghidupkan hati kita, yang menghidupkan amalan kita. Jadi lapar dahaga tu sampingan sahaja bagi saya lah. Sebab Ramadan tu sendiri mulia dalam pada bulan Ramadan pun sebab satu-satu bulan yang disebut dalam Al-Quran adalah Ramadan. Betul. Jadi dia mulia lah kan. Jadi kalau kita pun nak dimuliakan, jadi kita kena cari Al-Quran. Betul. Cari Al-Quran. Jadi memahami Al-Quran. Pada bulan Ramadan tu kita kena baca Quran dan kita just cabaran dia yang itulah kot. Dalam awal-awal tu pembacaan Al-Quran kan semua. Yang itulah sebab kita nak belajar lagi. Dan cabaran lagi yang saya nampak adalah persepsi masyarakat khatam Al-Quran. Mesti kena khatam bulan Ramadan kan. Jadi benda tu mungkin kita boleh khatam memahami Al-Quran kot. Khatam tadabbur sebenarnya. Khatam tadabbur tu lagi menghidupkan jiwa kita. Bukan kata membaca tidak menghidupkan. Al-Quran tu mujizat. Jadi dalam apa jua cara pun dia akan memberi mujizat pada kita. Tapi sebaiknya saya rasa mungkin kita sama-sama tahun ni kita boleh betulkan niat untuk kita khatam tadabbur Al-Quran. InsyaAllah sama-sama kita kan. Sebab lagi bila kita Aidilfitri kan, pun sedih juga. Aidilfitri pun sambut seorang. Jadi bila kita Aidilfitri pun, jadi dia akan ada makna. Bila kita khatam Al-Quran, khatam tadabbur, memahami isi Al-Quran. Jadi Aidilfitri apa? Kelahiran baru kan? Jadi kita lahir faham. Faham, Masya Allah. Kita lahir sebagai seorang yang baru pada 1 Syawal. Pada saya gembiranya pada 1 Syawal tu. Kita kena gembira dengan apa yang kita ada. Kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Itu yang saya amalkan. Saya tak adalah yang meriah kan. Saya mungkin dulu-dulu awal-awal saya sedih. Saya sedih alamak family tak tak bersama-sama dengan saya untuk sambut hari raya. Orang lain semua sambut hari raya dengan family kan. Tapi saya dalam masa beberapa Allah tarbiyah kata sebenarnya apa tu Ramadan, apa tu Syawal. Syawal tu waktu kegembiraan kita kan. Yelah kat Malaysia ni 1 bulan Syawal kan. So kita sambutnya 1 bulan. Tapi sebenarnya 1 Syawal tu macam mana keadaan kita pun kita kena bersyukur dengan keadaan kita tu. Dalam apa juga. Kalau itulah makanan kita ada, itulah pakaian kita ada, itulah dan bersyukur dengan kita kena. Bila kita bersyukur Allah akan tambah nikmat kan. Jadi saya kalau sekarang Syawal saya balik rumah nak berada kat sisi keluarga. Walaupun keluarga tak sambut Syawal, saya yang sambut. Sambut tu macam mana? Akan masak ke lauk-lauk ketupat ke Ain masak ke? Masakan Melayu kan. Orang kat rumah dia lah nasi biryani. Apa masakan. Okay. So maknanya tahu Ain ada macam aku nak try lah masak ketupat ke. Saya ketupat dari rumah kawan je. Okay. Ikutlah family nak cuba kan. Tapi saya berpegang bila kita sambut hari raya tak semesti ketupat. Bulan hari raya ni kita sambut ikut apa yang kita ada. Betul. Kan? Mungkin kalau orang ikutlah, kadang ada orang masakan tradisional dia chapati, nasi biryani kan. So kalau ada pergi negeri pun samalah. Hari raya pertama dia tak akan jamu ketupat. Dia ada pula hari raya pertama dia jamu ni sahaja. Hari raya kedua nasi ni. 3 laksa dan sebagainya. Saya rasa di kat Malaysia negeri pelbagai negeri pun ada macam tu. So sama juga kan.
Jadi ada mak saya masak. Ada macam biasa. Saya balik tu macam balik rumah je satu Nikmat dah. nikmat lah kan. Mak kan, mak ayah kan. Anak pulang tu satu kerajaan. Jadi apa jua raya tak raya, kita tetap raya kat rumah. Ya, betul. Walaupun berbeza. Itulah nak katanya macam Allah rezekikan setelah 7 tahun bersembunyi kan. Betul. Allah rezekikan Ain untuk sambut dalam keadaan yang bahagia. Bukanlah nak kata tak bahagia, sebelum ni bahagia juga. Tapi nak katanya itulah nikmat yang Allah bagi. Walaupun apa nikmat terbesar bila family terima apa yang kita buat. Apatah lagi dalam sudut pindah agama tu. Rezeki lah bagi saya untuk Ain sendiri. Bila mana tak perlu dah nak sembunyi, tak perlu dah tu. The struggle dah end, dah habis dah kan sebenarnya. Jadi kalau macam bila kita kata, bila Ain sebut tadi yang pasal tadabbur tadi tu sebenarnya kadang-kadang orang nak kata kita boleh buka satu topik yang lain lah. Nak katanya amalan-amalan yang selalu dimomokkan waktu bulan Ramadan ni. Setengah orang kata kita kena buat apa? Kena khatam Quran. Khatam Quran tu macam ibaratnya dah wajib. Mungkin sebab kita ada aktiviti khatam Quran di masjid sebenarnya. Tapi yang paling penting sebenarnya tadabbur tu sebenarnya. Khatam tadabbur Quran. Dan saya suka bila Ain sebut tadi tentang Syawal tu, kalau kita kata kelahiran semula kan. Orang kata kembali kepada fitrah. Fitrah kita adalah seorang bayi yang suci daripada dosa sebenarnya, fitrah kita kan. Orang yang kembali mentaati Tuhan. Kembali mengikut jalan yang Allah, jalan syariat Allah ni. Jadi bila Aidilfitri kita faham yang kita bangkit dengan aku dah boleh khatam tadabbur, khatam Al-Quran tu, aku faham makna dia. Jadi itulah yang kita kata kelahiran semula. Bukanlah kelahiran semula, tapi kita lahir semula dalam fitrah yang faham agama kan. Semua tu indah lah kalau kita faham sebenarnya kan. Jadi mungkin Ain boleh last sekali kan, untuk yang last ni Ain boleh kongsikan lah, bagi semangat untuk rakan-rakan kita dekat luar sana. Lagi 20 hari ni nak masuk Ramadan. Bagi semangat, kita kena buat terus orang kata buat persediaan tu daripada sekarang. Macam mana tu Ain boleh kongsikan? Okay, baik. Walaupun kita yelah, macam saya cakap tadi 100 hari sebelum ke apa kan, sebenarnya dia tak, masing-masing masih ada peluang untuk buat persediaan, mindset, niat kan. Dalam Islam ni yang membezakan setiap ibadah kita. Setiap ibadah kita membezakan dia adalah niat. Jadi niat kita dalam kita nak berpuasa ni, kena ada niat yang kita nak berpuasa dengan sebaiknya dan banyakkan doa. So 20 hari ni manfaatkan sebaiknya untuk buat persiapan lah. Selain persiapan raya, cuba kita bayangkan, persiapan raya bukan main kita buat. Kenapa kita tak nak menyambut bulan yang mulia ni? Bukanlah saya cakap Syawal tu, Syawal pun bulan yang mulia. Ya, betul. Tapi kita kena rasa seronok mengalu-ngalukan kehadiran bulan Ramadan ni. Macam mana kita punya amalan tu secantik mana ni adalah macam mana kita mengalukan tetamu kita, iaitu bulan Ramadan. Jadi tak terlambat lagi kepada semua yang di luar sana nak buat persediaan, walaupun ada lagi lebih kurang 20 ke 21 hari lagi nak Ramadan. Jadi banyakkan berdoa lah, semoga kita semua ini bertemu dengan Ramadan pada tahun ini, insyaAllah. InsyaAllah itu dia. Saya sebenarnya kalau boleh kan Ain, tahu tak, kalau boleh nak ada extend lagi, ada satu session. Sebab kita nak dengar lagi kisah Ain ni sebenarnya. So kita rasa mesti banyak ni. Dah 18 tahun kan. 18 tahun masuk Islam. Macam mana perayaan sambutan dan sebagainya. Tapi itulah orang kata masa tak mencemburui. Masa mencemburui kita. Tapi saya kira perkongsian yang Ain kongsikan tadi adalah memberi inspirasi sangatlah untuk kita semua. Ain kongsikan daripada awal apa yang kita kena buat. Sekarang ni kita dah kena start dah. Kalau ada yang belum mula, boleh mula hari ni. Buat checklist. Kita tengok, amalan apa yang aku kurang. Hari ni aku tak tahajud lagi. Hari ni aku baca Quran baru 1 page. Jadi kita boleh gandakan amalan kita. Kita bagi analoginya macam kita nak exam kan. Kalau kita kata kita nak exam bulan 3 ni, bulan 1, bulan 2 kita dah prepare dah. Seminggu sebelum ke sebulan sebelum kita dah prepare. Macam tu juga dengan bulan Ramadan. So orang kata tak adalah bulan Ramadan tu kita kata stamina kita ada. Kita dah mula kuatkan stamina kita di bulan Ramadan. InsyaAllah lagi 20 hari sahaja lagi. Semoga Allah sampaikan kita dan panjangkan umur kita bertemu dengan bulan yang mulia Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah. Saya ucapkan terima kasih kepada Ain. Jauh datang kan. Pantai Dalam. Betul tak? Pantai Dalam dah sekitar setengah jam lebih kurang daripada Kim.
Jadi terima kasih Ain. Semoga terus diberikan kekuatan untuk memberi lagi banyak inspirasi kepada kami di sini. Kita sini yang dah lahir Islam pun sebenarnya banyak belajar daripada mereka yang baru masuk Islam sebenarnya. Sejujurnya. Jadi diharapkan anda semua dapatlah hikmah tu. Kita kata podcast Sit and Seek, diskusi bulat merenung hikmah. Dapatlah kita sama-sama merenung hikmah, mengambil pengajaran dan insya-Allah jadikan pedoman dalam hidup kita. Selamat berusaha untuk membuat persediaan menyambut Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang. Bye. Assalamualaikum. Istimewa hanya buat para pendengar Radio IKIM. Kami bawakan rancangan podcast khas CNC yang akan bersiaran pada setiap hari Rabu jam 1 tengah hari. Ayo bersama kami mendengarkan celoteh para penyampai radio kegemaran anda hanya di CNC, diskusi bulat merenung hikmah.